86 Ya, 86. UBBI yang lama? Lama-lama. Okey. Sama-sama itu kita audit lah 86. Ya, 86. Party Dinding wall. dua pihak. Okey, party wall dinding dua pihak ni. Okey, bila dia kata dinding dua pihak ni, dia memang untuk zoomkan rumah teres lah. Ataupun dia banyak kategori sebab apa kalau awal-awal ni Bailo 84 ni dari dinding pengasing, dinding dua pihak, okey, dinding luar, okey, macam-macam. Tapi bila dah Bailo pindaan tu dia ada certain tu dia sama je maksud dia tu. Tapi itu in general je lah requirement tu. Okey, tapi dia akan come out dengan implementation yang biasa juga, sama juga. Sama je lah, cuma dia mungkin tak sedetail inilah ya. Dia tak detail ni. Jadi masalah juga sebab apa bila dia buang ini. Sebab kalau you all pernah tengok dia punya justifikasi justifikasi setiap amendment tu, clause tu dia tarik ke sini, masuk ke sana, pergi sana, delete sini kan. Dia ada bagi justifikasi lah benda tu. Okey. Sekejap ni saya tengah buat slide untuk esok ni. Kalau esok. Fate ya. Fate, besok ada Fate workshop. Sekejap kat mana bila pindahkan. Sekejap. Okey, kejap. Okey. Okey. Okey, selamat datang. Okey. Sebab sebelum ni pernah tak yang jumpa ke ataupun macam mana slide yang kena cari balik lah. Dia bagi justifikasi. Maksudnya setiap clause yang dia buat perubahan tu, dia bagi dia punya justifikasi. Maksudnya sekarang bylaw yang existing before dengan bylaw pindaan, apa yang diubah, apa yang delete, apa yang ditambah, itu justifikasi di belakang. Contoh banyak term-term dibuang kan. Contoh dari segi bawah apa yang cakap dalam bylaw sekarang ada dua. Satu dari segi tafsiran umum UK 2. Tafsiran untuk fire ni 133. Right? So dalam 133 contohnya dia ada bagi contoh maksud sistem host rail. Bila sistem host rail dia terangkan ada termasuk pump apa semua kan. Tu dia delete clause tu. Sebab apa dia tidak bercanggah pun dalam dia punya clause untuk keperluan host rail. Okay, sebab host rail tu di dalam Jadual ke-10. Okay, detailnya MS 1489 lah. Maksud dari segi pemasangan semua tu. So kat situ lah dibuat dari segi tu disusun atur lah. Mungkin ada kan macam bylaw sekarang 84 ni, dia bertergabur. Dia bertergabur, dia kat depan, dia kat belakang. Tapi dia kena baca bersama. Okay, baru dia boleh menghasilkan satu keperluan. Right? So untuk yang bylaw pindaan tu dia dah mula seragamkan. Okay, mungkin daripada clause di dalam jadual ke-10 ditarik masukkan dekat dalam keperluan pasif. Okay, dikemas-kemaskan lah tu. Dia dah start susunkan. Sebab kalau you all pernah tengok bylaw 82, okay, macam type lagi. Dia dah disusun cantik tau. Dia bukan macam sekarang ni. Dia susun memang dah susun ikut dia punya kaitan. Clause tu. Macam sekarang ni dia memang disusun ikut 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay, 1, 3, 3, 4. Tapi cuma keperluan dia 168 dengan 198 kan. Macam tu dia tergabur jauh. So yang tu boleh jadikan reference lah. Banyaklah lagi sebenarnya. Kalau siapa dapat jumpa yang awal-awal punya reference tu, lagi mudah faham. Even dia in English, tapi susunan itu nampaklah kesinambungan kaitan antara clause yang pertama dengan kedua, yang ketiga, keempat. Okay, dia susun ikut group lah. Dia dah groupkan benda tu. Macam ni dah pecah kan. Macam tu dia dah rojakkan balik, dia samakan. Tapi dah makin lama ada cetakan baru, dia dah mulalah lari sikit, sana sikit kan. Sebab tu dia kena, bukan boleh bergantung pada yang cetakan-cetakan yang jumpa kat kedai ni. Kadang-kadang dah hilang. Contoh kalau you tengok dalam jadual ke-7 tak silap, yang bawah tu nombor 4 kan. Dia bagi nombor 4. Tapi nombor 4 tak ada. Bahagian keterangan di bawah jadual tak ada pun nombor 4 tu apa. Okay? Tapi sebenarnya dia yang baris nota yang terakhir bawah jadual tu adalah nombor 4. Contoh kalau you tengok dekat jadual ke-7 kan.
Okey, yang belakang dengan kader dalam bracket, kalau kita tengok hitungan beban pendudukan tu. Okey, itu beban pendudukan kan di dalam beban pendudukan kolom kedua tu kan ada serta bracket nombor 4 kan, pasal tak? Ada. 3 kasar, bawah dia 4. Okey, tapi 4 kan tanya kat mana refer 4 tu? Okey, refer 4 tu sebenarnya dia kalau tengok bawah jadual tu, nota yang terakhir itulah nombor 4. Oh. Nampak? Okey. Kalau ikut bylaw asal yang saya pernah tengok bylaw tu, dia ada nombor tu lagi. 1, nombor 2, nota nombor 3, nombor 4. Masuk cetakan baru dah hilang nombor semua. Oh, cetakan lah yang mungkin bila dia hilangkan dia. masuk version baru, dia akan ada miss tau. Dia bila dia bagi copy tu mungkin dia tak habis kan, ada tertinggal juga. Alright. Bylaw pindaan ni kat mana boleh dapat? Okey. Kedai buku tak ada. Sebelum ni, first negeri yang buat bylaw pindaan adalah Selangor. Alright. Tapi dia hanya bagi edaran untuk pegawai je. Dalaman lah. Yang warna hitam ni. Macam ni. Okay. Itu. Tapi ada inisiatif daripada pegawai negeri Selangor, dia bukukan. Boleh bukukan balik yang soft copy PDF tu, dijual balik dengan hardcover. Itu inisiatif sendirilah. Inisiatif maksudnya pegawai di situ dijual balik. Tapi itu bukan arahan daripada HQ ke apa tak. Itu memang dia sendiri yang nak buat lah. Kalau tidak tak ada reference lah. Kena cari yang soft copy lah, print sendiri apa semua. Soft copy je lah. Download yang daripada AGM punya Attorney General punya website lah. Boleh dapatkan soft copy, boleh dapatkan mana-mana boleh dapat sekarang. Dah tergabur dah. Cuma sekarang kalau nak tu you kena buat sendiri, dia tak bukukan. Okey? Sebab yang terbaru ni saya dengar dia hold 2021. Okey, dia hold sebab ada dalaman punya krisis sikit di mana top management tak aware perubahan tu. Ini UBBL lah. UBBL pindaan yang 2021. Actually dia dah sampai stage perundangan. Okey, saya dengar dia dah sampai perundangan punya lah. Maknanya kalau perundangan tu approve, dia dah boleh wartakan. Tapi sebabkan masih ada lagi kekeliruan perubahan-perubahan yang pihak atasan tak dimaklumkan. Ini saya dengar lah. Okay. So dia holdkan dulu benda tu. Sebab tu semua sekarang hold ni. OKK pun hold. Okay. Yang benda tu sekarang dia revise balik. Dia revise balik dengan keperluan semasa tadi tu. Okay. Apa justifikasi dia untuk buat perubahan tu? Sebab apa? OKK ni dia hanya ganti kepada fire drill. Okey, keperluan fire drill tu tim fire drill punya tim kan? PRT ya. So dia rebranding aja sebenarnya. Dia brandingkan nama tu jadilah OKK, Organisasi Keselamatan Kebakaran. Okey. Boleh Fiz? Okey, boleh. Okey, yang lain-lain selamat datang semua. Sebab mostly saya rasa saya tak kenal. Selain Cik Hafiz lah. Okey, mungkin saya rasa ini pertama kali kot. Siapa yang dah lebih sekali, saya rasa nama saya tak berapa nak ni. Cik Nazrin ni mungkin kenal arkitek Ya, saya tuan. Kita pernah ni ke? Pernah sekali. Kan? Nama tu macam familiar lah. Jadi ni yang lain saya tak kenal. Cik Hani ni saya tak perasan. Cik Hani ke adakah arkitek Hani ni? Bukan student. Arkitek Hani. Student. Sebab ada right. Last week ada student seorang dia bincang pasal dia punya projek. So hari ni siapa nak bincang projek ke ada drawing kita nak discuss, boleh share screen, kita terus hands on. Sebab kita sejam ini macam biasa kita akan sejam saja slot kita. So apa isu boleh raise up lah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okay, kita bincang sebab platform macam ni saya buat seminggu sekali je. So saya akan bagilah apa yang saya tahu untuk you all faham lah konsep-konsep design lah terutamanya. Okay. So selain itu kalau general issue boleh macam tadi Cik Hafiz bangkitkan isu kita punya blast system, bomba lah. Okay, bomba punya blast system dah di hold, okay, dah di stop, right. So dari segi pindaan bylaw pun ada beberapa yang perubahan lah. Kalau ikutkan bylaw pindaan dengan bylaw 84 ni lebih kurang 156 pindaan lah. Okey, yang dibuat, ditalikan, dibuang, delete, ditambah, okey, lebih kurang 156.
Okey, dan tak semua negeri implement yang bylaw pindaan ni. Okey, negeri-negeri tertentu saja sebab dia belum warta secara menyeluruh. Okey, selain negeri-negeri yang telah diwartakan tu masih guna lagi bylaw 84 yang asal lah. Right? So, boleh. Apa topik kita nak bincang malam ni? Ada apa-apa topik yang kita boleh nak start dulu? Tak kisah siapa-siapa boleh start dulu. Nak bincang, tanya apa soalan apa, jangan malu-malu. Right, kita tak ramai pun. Ni Cik Ahmad Firdaus ni arkitek ke? Ke student? Oh, tak ada. Alright. So, any issue? Kita nak raise up, you all nak raise up? Macam Cik sekarang Okay, macam sekarang ni ada juga satu classmate saya lah dalam ni juga. Kami sekarang tengah design high rise office 30 tingkat berserta podium 4 tingkat lah dan juga basement services. Okay, jadi basement services 1 tingkat basement dan 3 lagi untuk parking. Okay. Jadi memang dah melebihi lebih 100 meter tinggi lah kan. Jadinya macam sekarang ni masih tengah memahami lah macam travel distance, dead end, kemudian core design tu macam mana, apa equipment bomber, hose rig. Ada draft tak? Ada draft tak design you? Draft. Alah, draft kalau boleh draft image saya dah boleh bagi dah. You punya tugas. Tak ada masalah ni. Gila draft design you macam mana lah. Saya nampak imagine you punya ada 4 basement, 4 podium parking, then baru tower. Ya, Right? betul. So dia single tower je ke ada macam mana? Single tower saja. Okay, so straightforward punya projek lah. Okay, ni senang lah. Okay, so dari segi basement, kalau kita tengok basement sekarang you ada 4 basement. Okay, 4 basement. Okay, dari segi floor area estimated berapa? Floor area, sekejap. Kalau boleh share lagi bagus, biar semua nampak kita boleh sama-sama berbincang. Hani kalau boleh tunjuk gambar tu, assignment you selesai hari ni. Yes, kita bagi terus solution, tak payah pening-pening kepala. Malulah, salah banyak. Tak apa, memang selalu biasa pun orang main letak je drawing kan. Yes, last week pun ada seorang join student, siapa nama dia Fiz? Mai Masarah, apa nama dah? Dia share dia nama dia. Dia pun main conteng je kat kertas. Elok kita nampak macam mana supaya kita nak you control the konsep dulu. Okay, you dah control konsep, senang nanti macam mana you nak refer kat bylaw, saya tunjuk terus. Kat mana tengok DN, kat mana tengok travel distance. Ini memang Sekejap. Saya try buka. Memang privilege punya ni. Siapa dah join malam ni? Ni minggu lepas. Cik Hamizah Ni baru Hamizah dah masuk. Hari ni student baru Hamizah. Dia nak share projek high rise. Baru sebut tadi, lupa nama. Hamizah masuk, okey dah ingat dah. Tengok muka dah ingat. Okey, Hamizah settle yang minggu lepas punya? Oh, dia belum wujud lagi ni. Okay, while waiting, lain-lain ada apa yang isu yang kita nak cuba rungkaikan? Mungkin dah lama buntu, tak dapat penyelesaian. Okey. Boleh ni, naik ke isu, tak ada masalah. Oh, okey dah present. Ni apa master ke degree? Okey, ini course saya. Okey. Tapi saya dapat maklumat lah yang mana salah lah, macam contoh lobby ni sepatutnya dia sekali dengan fire staircase, kemudian ada equipment macam wet riser tu sepatutnya disekalikan. Cuma lepas tu macam actually distance pun salah, like dah over tu dah. Tak ada masalah. Sekarang sebab cakap, sekarang ni kalau you dah faham konsep, nanti you ubah balik drawing ni, tak ada isu pun. Okay, tak ada orang lahir tu berlari. Okay, yang penting nak belajar. Alright, dia tak ada istilah salah betul. Yang kata you yang baru, yang kita lama pun kadang-kadang ada salah lagi dia kan.
Itulah itu dead nanti end dengan travel distance tu lah, sebab macam dead end 15 meter, travel distance 60 meter dengan sprinkler kan. Cuma saya nak memahamkan konsep kita kena guna travel distance, bukan travel distance tu bukan dead end tu tak bagus macam tu kan. bukan yang tak bagus jangan. Baru salah lagi. Okay, macam ni. Alright. So isu dead end, travel distance, kita refer jadual ke-7. Itu yang first. Okay. Kita nak tahu Ada itu ni. reference kita yang utama. So anda pejabat ni, dead end adalah 15 meter. Okay. Boleh bukan salah bagus tak bagus. Dia akan wujud dua-dua keadaan ni. Okay, dead end ni dia berlaku bila kita hanya ada satu pilihan saja untuk melarikan diri. Okay. So itu dipanggil dead end, had jalan mati. Okay, had jalan mati tu dia tak boleh lebih daripada limitation di dalam jadual ke-7, ikutlah purpose group. So untuk hari ni, pejabat ni 15 meter lah. Okay. Untuk travel distance pula adalah 60 meter sebab you punya hierarchy adalah sprinkler system. Kalau you punya pejabat bukan sprinkler system, so you punya travel distance adalah 45 meter. Betul. Alright. Faham. Okay, itu dia punya basic konsep dulu. Okay, so yang kedua adalah yang paling penting, macam mana kita nak implementkan dua-dua benda ni. Itu yang paling penting. Okay, you boleh baca 15 meter, 30 meter, 40 meter, right? Macam mana kita nak measure. Okay, so untuk yang ini tingkat berapa ni? Ini tingkat berapa? Ini typical lah untuk floor office. Maksudnya daripada tingkat atas podium tu sampai sama mula? Tingkat 4 lah. Tingkat keempat ke atas. Hello? Alamak, hang pula. Tuan, macam jam je. Oh, bukan kita hang lah Saya masih dekat sini. okey. Tadi apa yang kata silap dekat lobby tu? Apa dia punya lift tu? Sepatutnya dia kena lift ni sepatutnya dia disekalikan dengan staircase ni. Maksudnya staircase ni dekat dalam lobby juga. Pintu untuk ke staircase. Okey. Betul. Dia kena dekat tengah lobby. Ini kira protected lobby lah. Sebab saya ingatkan bila kita dah dekat sini, yang ini okey, tapi tak okey rupanya. Dia macam Yang ini kira masuk daripada dalam office lah, kalau nak keluar kan, lari keluar. Betul. Daripada office ni keluar dekat sini lah, keluar ke sini kan. Tapi dia kata sebab dia fire lift, so tak boleh, dia kena sekalikan. So, dua-dua tangga ke kena sekali ataupun satu cukup? Itu tak dijelaskan. Mungkin boleh check sebab ada setengah konsep office sekarang ni satu tangga memang kena ikut daripada lift lobby, satu lagi daripada dalam office pun boleh keluar. Jadi ada dua option. Okey. Faham. Maksudnya kalau macam ni yang untuk office ni, tapi masih yang ini ni kena dari dalam lobby ni jugalah. Sebab kalau tengok dari yang current office setup lah, ada satu tangga memang dia akan ke dekat dalam lift lobby. Satu lagi dia akan daripada dalam office sendiri untuk keluar. Faham. Dia direct discharge sampai ke keluar bangunan. Itulah. Betul. Itulah sebab tu tadi pun tahu yang rupanya macam contohnya macam kita ada occupants, dan occupants tu dia akan gunakan hose reel. So hose reel ni okey kat koridor, tapi wet riser ni sepatutnya dekat dalam staff lobby. Wet riser dia dalam protected lobby. So dalam, mungkin nanti tuan boleh explain, ada 4 benda dia kata kena ada dalam protected lobby. Satu staircase, wet riser, satu lobby tu sendiri, dan fire lift. 4 perkara kena ada. Lepas tu satu lagi untuk yang macam smoke, kita nak pastikan smoke tu tak pergi ke aras yang lain. Kita nak kena kawal aras yang terbakar tu kan. Jadinya maksudnya dia kena ada pressurized system tu Dekat tangga lah. Dekat tangga. Itulah, so dia kata kedudukan salah juga. Pressurization fan dekat tangga. Okey, itu betul lah. Itulah location tu lah yang macam tak jelas. Masih belajar lagi lah macam mana nak susun. Okey, tak apa. Mana Tuan Azhar tak masuk lagi? Tu lah tak pasti. Ada dah. Dengar tak? Okey, boleh dengar. Ya Allah, lagi tadi saya cakap seorang-seorang, aku punya orang tak dengar. Tadi Tuan hang, lama hangnya. Tuan kan.
Kata Dia ada dah seorang hang dah. balas. Si Hafiz saja borak dengan si Ani je. Saya dengar je. Astagfirullahaladzim, saya kena tukar. Itulah saya interrupt. Tapi seorang tak layan. After semua tak layan aku ni. Tuan hang tadi. Tak dengar. Okey, tak apa. Okey, sekarang dengar suara saya eh. Dengar. Dengar. Okey, sekarang dengar. Dengar. Alright. Patutlah. Dah geram nak tutup dah ni. Tak dengar pun ni. Alright. Macam ni. Okay. So sekarang, untuk dengan saya dengar lah you all punya conversation tadi. Tapi tak sangka pula saya punya yang start. Okay. Alright. So macam ni. So apa yang saya dah dengar you punya conversation betul. Macam Cik Afiq cakap tadi. Dekat sini kita nampak sekarang you ada bawah ni service leave ni adakah ini Firefighting Lobby you? Firefighter tak. Ini saya tak define as protected lobby. Saya yang ini je. Hello? Okay, dia macam ni Alright. Okay. Macam Cik Afiq cakap tadi. Dengar tak? Dengar, Boleh? dengar. Okay. So biasa bawah ni ada kelas online. Bapa dengar. Okay. Alright. So macam ni. Untuk kategori high rise yang macam design sekarang ni, boleh kecilkan sikit tak? Kita nak nampakkan lagi ruang. Cuba reduce sikit size. Lagi sikit. Okay. Cukup. Alright. So sekarang ni, tengah-tengah ni ada 6 lift. Okay. Betul Betul. 6 lift, passenger lift ni. Okay, Betul. atas dia ada satu lift yang open keluar, sebelah ada tangga. Bawah dia ada betul. satu lagi lift apa ni? Servis. Servis ni. Servis tu apa? Yang you. Kan? Lift barang. servis dengan tangga juga. Okay, so sekarang ni, okay, besar sikit. Tak nampak pula. Besar sikit okay, cukup. Okay, ini lift servis okay, so sekarang ni, pertama dari segi dead end. So kali ini kita tahu ini adalah typical design. So tingkat pejabat bermula pada tingkat 5 ke atas, betul? Betul. Okey, so bermaksud ini lobby ke ini dah tingkat pejabat? Ni tingkat pejabat. Hello? Tingkat 5 berapa ni? Sekarang tingkat berapa kita? Ni tingkat pejabat, tingkat 5. Hello, dengar tak? Dengar. Tingkat 5. Okey, ini adalah first floor untuk pejabat. Betul. Okey, first floor untuk pejabat. Okey, so cuba drag ke bawah sikit. Lagi bawah. Tarik ke bawah. Jangan kecil kan, tarik ke bawah. Scroll ke bawah. Okey. Alright, stop dulu. Okey, ini kita ambil wing ni yang belah sini Bawah sikit. Macam ni? Bawah. Kau tu ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Tu ke atas ke bawah. Okey lagi. Okey. Tengok tadi yang ruang tadi kasi penuh skrin yang kat sini. Kau ni tengah-tengah. Saya nak tunjuk DN ni macam mana ni. Nak measure DN. Ni. Okey, DN ni kita kena ambil dari titik paling jauh. Okey, cukup. Okey. Alright ni. Okey, so sekarang ni ruang bilik meeting. Bawah ni adalah bilik meeting. Okey, bilik meeting ni ada satu pintu je, betul? Betul. Betul tak? Betul. Okey. So bilik meeting ni sekarang okey, so daripada pintu bilik meeting ni tarik hingga titik paling jauh dalam bilik meeting ni berapa jauh? Ni sampai sini. 9, 10, 13. Lebih kurang 14 13.6. Betul. 13.7.8. Lebih kurang 14 kan? Okey, 14 meter. Okey, so konsep untuk yang bilik lebih 6 orang. Okey, lebih 6 orang, DN ni kena measure daripada dalam. Itu yang pertama. Okey, daripada titik paling jauh dalam bilik meeting ni, pergi ke pintu bilik meeting, sampai ke pintu tangga ni. Sebelah tu kan, 4.4 tu kan. Pastikan jangan lebih 15 meter. Okey. Sebab ini dah dikategorikan DN. Tapi kalau you sekarang ni daripada pintu bilik meeting, you buat ni dapat tak 45 degree, pergi tangga dengan pergi tangga satu lagi ni. Kalau dapat 45 degree, okey, ambil pintu tangga ni ke pintu tangga satu lagi atas ni. Atau option satu lagi ni. Okey, kalau dia dapat 45 degree, travel distance you start pada pintu bilik meeting ni. Dengan syarat DN dia dalam tadi jangan lebih 5 meter. Okey, travel distance daripada sini sampai daripada satu escape ni ke escape yang lain. Maksudnya macam tu? Okey. So konsep DN limit had jalan mati adalah bila you ada satu pilihan saja untuk lari. Termasuk contoh macam bilik meeting ni,
Daripada dalam bilik ni pergi terus sampai pintu bilik ni satu pilihan je. Kita tak ada pilihan lain. Nak keluar dari bilik ni kena pergi kat pintu bilik meeting ni. Betul? So dia tak ada pilihan lain. So ini maksudnya the end. Satu pilihan sahaja untuk melarikan diri. Travel distance ni bila you ada option untuk melarikan diri. Contoh daripada pintu bilik meeting ni, you ada option satu lari ke tangga yang berhampiran ni. Betul. Satu okay. Kan kenalkan dalam jadual ketujuh lah. Okay. Itu the end. So belah sana, side sana sama-sama juga. Side belakang sana. So, yang side atas sana nampak macam lagi besar ni. Nampak macam lagi besar. Okay, ruang dia lagi besar. Cuma, okay, you tengok. Okay, so sekarang ni, you ada satu pintu dekat tangga, direct masuk tangga. Lepas tu, satu pintu lagi sebelah dia untuk pergi ke koridor. Okay, lepas tu satu pintu lagi yang dekat sebelah lift ni. Betul. Okay. Okay, so you ambil 45 degree daripada titik paling jauh dalam bilik ni. Ada bilik kecil-kecil 4 ni. Okay. Okay. Bilik kecil-kecil ni mungkin bilik manager ke bilik apa tak tahu kan. Okay. So you akan ambil titik paling jauh kat belakang table ni. Belakang table yang 4 orang ni. Titik paling jauh untuk dapatkan option 45 degree. Okay, sebab you ada dua pilihan. Satu lagi tangga, satu boleh lagi ke koridor, nak pergi tangga satu lagi. Okay. So 45 degree tu jangan lebih daripada limitation yang dibenarkan. Okay. So kena faham dulu. Maksudnya konsep the end bila you ada satu pilihan laluan untuk lari. Ke tangga ke tangga. Faham. Okay. Travel distance bila you ada dua pilihan. Ataupun you ada sudut 45 darjah untuk lari ke kiri ke kanan. Itu akan travel distance akan wujud. Alright. Lepas tu, itu isu the end. Okay. Nanti you sesuaikan je dengan design you. Andai kata kalau you tak dapat nak meet dia punya syarat tu, mungkin you kena pendekkan sikit. Bilik belakang tu mungkin you boleh besarkan sikit. Kan? Macam tu lah. You kena measure dulu dia punya tu exactly. Okay. Lepas tu pula, isu kedua yang besar ni adalah firefighting lobby. Okay. Lobby menentang kebakaran ni. Okay. Lobby menentang kebakaran ni, sekarang saya tak sure sekarang ni you ada dua yang asing lift. Banyak betul lift ni. Jangan kecil ni. Ini untuk podium je. Ni sampai podium je. Yang mana? Yang tangga lift ni? Ya, yang sebelah tangga ni untuk podium ni. So ni kat atas tak ada sebenarnya. Ini dia servis daripada basement pergi podium je. Yang bawah? Yang ini baru ke office. Okay, basement pergi podium. Maksudnya yang dekat tangga ni lah. Ya betul. Mana you punya lift bomber? Lift bomber dalam ni juga. Dalam lift bomber lobby. Ni lift bomber? Ini. Okay. Kalau okay. So you kena betulkan drawing ni balik ni. Kau kena ubah balik sebab drawing lift bomber ni bila kata firefighting lobby dia kena ada 4 elemen. You refer dalam UK Undang-Undang Kecil 229 dia bagi tahu 4 elemen dalam firefighting lobby iaitu lift bomber, lobby lift, escape staircase dan riser. Empat elemen ni kena ada satu core, dalam satu core. Contoh kat sini bergabung ni tangga escape dia sebelah luar, lift dalam, wet riser pun luar. Ni semua tak kawan ni. Dia sebenarnya dia adik-beradik ni. Jangan pisahkan dia. Okay. Semua dia kena buka dalam core yang sama. Okay. Contoh kalau yang bawah ni yang lift service ni. Contoh Contoh lift service ni adalah you punya firefighting lobby. Contoh Betul. Okay, contoh. So you ada lift, you ada tangga yang buka dalam firefighting lobby. Cuma riser ni kena masuk dalam. Tapi bila you ada refuse dalam firefighting lobby, you kena buat double door system. Maksudnya dua pintu fire door. Kena ada. Sebab patutnya kalau ini anda kata inilah you punya firefighting lobby. Okay, faham. Tapi kalau you nak buat yang besar ni, saya rasa impossible. Sebab apa kalau yang besar ni macam susah you nak control sebab wire riser tempat lain, tangga tempat lain. So yang paling cantik nak buat firefighting lobby adalah pada lift service ni. Sebab tangga dah attach. Hanya perlu shiftkan you punya wet riser masuk dalam. Tuan, maksudnya fire lift tu pindahkan ke bawah lah Yes, jadikan lift service ni sebagai fire lift. So dia akan jadi automatic firefighting lobby. Sebab dia dah memang lobby kat situ kan. Faham. Ya, so hanya perlu shiftkan wet riser yang luar ni buka ke dalam firefighting lobby ni. Nampak tak? Tapi tak boleh juga kan sebab wet riser ni. Wet riser tu sekarang
Sebab bukan ke nanti bomba otak wet riser ni dia active Wet system riser kan? memang dia kena sekali dengan dekat dengan lift bomber. Jadi konsep ni macam dah cantik dah sebab dia lobby kat sini. Faham. Tapi saya faham, saya Yes, so faham cakap konsep kalau dia dia tu. boleh shiftkan dia punya fighter lobby ke lift service. So sekarang bila you dah boleh combinekan empat-empat dalam satu elemen ni, mungkin dekat tangga sebelah ni you tutup tangga yang sebelah ni. Nampak tak ada tangga yang buka luar ni? Ni buat apa sampai banyak sangat pintu tangga ni? Sampai 2 pintu tangga ni, ada Masih satu lagi pening. smoke lobby pula ni. Masih pening. Saya rasa dia ada masalah dengan travel distance tu, banyak pintu keluar tu. Tak apa, sebab apa? Itulah tu, dia nak lagi ke tangga paling dekat ni. So far tangga sekarang ni ada 3 tangga dia. Tak, terlebih. Okey. Tangga ada 3. So tangga ada 3. Ini kalau ikutkan berapa panjang ni 5 kecil je ni sampai 3 tangga. Wow. Tak sampai 60, betul. Tak apa. Sebab satu tangga anggap fail, 2 lagi dia cover. Nampak? Okey, so sekarang ni kita macam mana kita nak optimizekan design ni. Okey? Tak salah, ini tak salah. Cuma you over requirement. You lebih, okay, bagi lebih tak salah. Cuma dia akan jadi nanti bila you betul-betul dah masuk industri, dia akan jadi wasting lah. Tak nak, memang tak nak macam tu pun. Ni kalau developer murah hati boleh design macam ni, alhamdulillah. Alright. So tapi tak apalah, at least you ada idea. You ada idea dia. Sebab kalau nak selamat, tangga sebenarnya design kena ujung-ujung. Okay, ujung-ujung untuk kita nak elakkan the end tadi tu. Okay, bila tangga tengah macam ni, ni dipanggil co-design lah. Saya memang nak tukar pun co-design ni jadi side. So, that's right. Tapi tak apa, so far selagi dia comply the end dia, sebab kita risau kalau tangga tengah ni the end je. Travel distance saya rasa kalau setakat panjang 30 meter, you comply lagi sebab you punya limit adalah 60 meter. Nampak? Lepas tu tangga dia sangat dekat. 3, 3, 6. 9 yang baik. 6, 9, 12, 15. Lebih kurang 16 meter satu tangga. So, kalau travel distance memang sangat dekat. Okay? Sebab apa? Okay, kena faham konsep untuk tangga. Pertama, tangga occupancy ni. Okay. Dia putus-putus. Dengar tak dengar macam tu. Tuan cakap putus-putus. Tak dengar dah sekarang. Masih tak dengar. Hilang. Itulah. Dia faham dah. Actually Faham, macam yang macam dead end tu actually daripada dalam bilik kan. Jadi connection ni macam ni pula. Tadi dah ni dugaan. dugaan nak belajar ni. Dengar sekarang tak? Dengar. Faham. Dengar ni sekarang? Dengar boleh dengar. Allah Akbar. Hari ni betul-betul dugaan ni nak belajar ni. Internet pula. Boleh? Tuan, Sorry. mungkin Tuan close kamera tu. So mungkin coverage kurangkan bandwidth. Okey, tadi tangga. Yang paling penting untuk menentukan berapa lebar tangga diperlukan. Ya, Cik Razali. Apa dia? Okey, so kita ambil yang paling tinggi akumulasi tu untuk menentukan berapa lebar tangga diperlukan. So untuk keadaan sekarang ni, kalau panjang ni setakat 39 meter ni, okey, memang pendek je ni bangunan ni. Okey, so 2 tangga ujung-ujung cukup. So tak payah kita nak masih sampai 3. Okey, so kita bermain dengan lebar je lah nanti. Right, so kalau you 2 tangga, nanti you kena kira dia punya lebar tu, make sure both side ni pakai sama dua-dua lah. Kalau ada 3 boleh juga, tak ada isu. Tapi tangga dia akan banyak lah nanti. Right, dia punya podium lagi besar daripada tower kan? Lagi besar. Lagi besar. Tapi Podium. belum finalize lagi. Kan? Okay. Cuma nak tanya yang untuk basement lah sebab kalau kita ada firefighting ni kan. Hello? Okay. Kalau macam dengar. Macam kalau macam firefighting system, untuk kita kan kena sediakan juga macam water, dia panggil apa tu, riser, water tank untuk riser, water tank untuk wet riser. Yang itu pun macam tak apa nak faham sangat. Betul. Yang tu.
Right. So sekarang ni, okay, buka basement. Mana ada tak drawing basement? Ada tak drawing basement? Ada tengah tunjuk ni. Tapi ni sorry silap ni tak ada So pintu sekarang ni plan sebenarnya. nak letak kat Jangan marah. itulah tu. Itulah saya tengok tadi. Tak ada masalah. Kita sekarang belajar. Kita Tak ada share. pintu. Tak ada isu pun. Okay. Tapi Ni dia okey lah. apa ni? Basement. Mungkin MDF room ke apa tu? Tengah belajar lagi. Macam tak tahu apa nak letak. Tak tahu dah letak betul ke tak. Salah tempat lagi. Macam tu lah. Alamak, kenapa saya punya drawing masih stuck kat drawing tadi kan? Oh, ya ke? Dah tunjuk dah. Dah tengah tunjuk. Dah ada tukar drawing kan? Dah tukar drawing dah. Kat basement dah. Astagfirullah, ya Allah, internet muka betul lah ini. Tak apa, saya dah rasa. Dia masih kat floor Dugaan tadi. dugaan daripada semalam Aduh, Dugaan. Tak apa. Ini dugaan ni. Nak sebab- tunjuk pun dugaan ni. sebab- saya tahu lah macam water tank room, water tank pump room, suction tank tu untuk air domestik kan. Tapi untuk firefighting pun sebenarnya kita kena ada tank khas ke untuk elemen-elemen tu. Betul. Okay, so untuk pump bomber, you kena asingkan daripada pump domestik. Okay. Cuma dia boleh combine tiga-tiga pump tu setempat. Maksudnya host rail, biasanya kebiasaannya design, dia akan allocatekan satu ruang untuk bilik-bilik pump ni. Okay, dalam bilik pump tu adalah pump riser, ada pump host rail, ada pump sprinkler. Oh, okay. Dah pastikan you letak dekat B1 lah. Basement 1. Okay. So sekarang ni apa yang tak clear untuk basement? Itulah. Weight riser, host rail. Okay. Host rail dah ada. Weight riser dah ada. Pump dia paling sekalikan. Okay. Itu je lah. Itu je. Boleh? Boleh, insyaAllah. Tak apa, boleh, tak masalah. Okay, kalau kita tak tahu apa nak ni lagi, insyaAllah minggu depan ada lagi. Okay. Okay, Okay lah, saya stop sharing Okay, stop sharing. Okay, yang lain-lain, ada apa-apa lagi yang kita boleh discuss? Okay, sekejap 40 minit dah. Okay, yang lain, ada apa lagi? Ada? Kalau bukan tak ada pun, kalau ada permasalahan yang tak faham, okay, saya boleh cuba terangkan lah untuk design ni. Ada apa yang tak clear? Boleh? Ni dengar suara saya tak ni? Kau cakap seorang ni. Dengar. Dengar tuan. Dia macam banyak sangat persoalan macam okay, jap. dengar? Ni dah faham satu part ni. Faham dah satu part. Tuan, just nak confirm lah yang pasal tadi tu, kalau bilik office. Sorry, Mana siapa? lagging. Bilik office tu maksudnya kita ambil jarak perjalanan bermula daripada pintu depan kan? Sebab dia kurang daripada 6 orang dalam tu. Macam tu kan? Dia ambil daripada ujung bahagian office tu. Itu sebab yang itu dia panggil dead point tu. kalau 6 orang, bawah 6 orang dia ambil daripada pintu depan je. Itu nak confirm balik dengan tuan. Sorry tuan, tak jelas betul-betul lagi. Tunggu jap. Dengar tak? Peace? Okey, dengar. Dengar. Saya baru tukar change line lagi ni. Dah 3 line, wifi pun tak jalan semua ni. Makin teruk pula. Okey, semua habis. travel Bilik distance. pejabat tadi Okey, bilik Sebab pejabat. kita ambil ukuran tu daripada depan pintu kan? Okey. Di situasi ni kita tengok macam ni. Okey, contoh kita ada satu bilik pejabat. Okey, dia ada dua isu. Pertama, kalau dalam bilik tu kurang 6 orang. Okey, dia akan ambil daripada pintu bilik dengan syarat. Okey, dengan syarat titik paling jauh dari dalam bilik pejabat tu ke pintu bilik dia tak lebih 15 meter. Okey, itu condition pertama. Condition kedua, kalau lebih 6 orang, dia kena ambil lagi dalam. Boleh? Clear?
Okay. So kalau macam kes yang tadi dalam drawing tu, kita boleh ambil daripada pintu lah. Kalau consider bilik manager tu hanya 1 orang ataupun maksimum 3 orang lah kan? Tak kisah, 6 orang. Dia konsep 6 orang. Untuk konsep dia sekarang, kalau dalam bilik tu lebih 6 orang, okay, dia akan measure DN dari dalam bilik. Itu pertama. Okay. Tapi kalau dikurang 6 orang, okay, dia boleh measure daripada pintu bilik dengan syarat jarak paling jauh dari dalam bilik ke pintu pejabat tadi tu tak lebih 15 meter. Okay, so ada dua condition yang kena fulfill lah. Kurang 6 orang. Kalau walaupun dikurang 6 orang, seorang ke 3 orang ke apa, tapi jarak dia dalam tu 15 lebih 15 meter, titik paling jauh daripada pintu bilik dia, dia kena measure lagi dalam. Okay. Itu bagi lama lah kalau Okey tuan, saya ada soalan Okey, part yang tadi Hafiz ada highlight tu. So yang dari pintu tu sekiranya jarak yang kita dah ukur tadi melebihi 15 meter, adakah perlu untuk ditambah fire rated door ataupun fire escape ke macam mana? Okay. Untuk bilik tadi pejabat tadi okay. Yes, melebihi. Sekarang isu dia dah melebihi daripada 15 meter lah. Okay, lebih 15 meter, so dia dah tak comply lah kan. Okay, so biasanya kalau lebih 15 meter untuk satu ruang bilik, option yang ada adalah you kena tambah satu lagi pintu keluar untuk bilik tu. Okay, dan pastikan jarak antara pintu ke pintu tu tak kurang 4.5 meter. Alright. So kita kena tengok juga kalau kedudukan dia walaupun you 2 pintu tapi menghala kepada koridor yang sama menuju ke tangga yang sama, dia masih lagi tak selesai. Dia masih lagi dead end. Kalau you adakan 2 pintu di bilik tu tapi dua-dua pintu tu menghala kepada tangga berbeza ataupun lorong berbeza, baru boleh acceptable. Okay? Faham tak? So maksudnya direction ataupun kita boleh buat macam multi-tenant koridor lah macam tu. Yes. Kalau konsep macam you all jaga bangunan kan. Okay, kalau yang macam tadi konsep co-design. Biasanya kalau yang untuk bangunan-bangunan ni, dia akan design co-design tau. Dalam keadaan open plan. Bila ada tenant masuk, okay, mungkin satu floor tu ada 4 tenant, 5 tenant atau 2-3 tenant, lebih dari 1 tenant lah. Okay, lebih dari tenant. So, kalau ada possibility untuk berlakunya dead end tadi tu, you all dah kena design awal-awal dia punya protected corridor yang kat keliling co-design tadi. Supaya berapa banyak tenant yang you all nak provide, mungkin 8 tenant nak kecilkan lot tu, dia akan pergi kepada protected corridor tu dan dia tak akan ada dead end. Faham tak? Okay tuan, so protection koridor tu must fire rated, betul? Semua Protected, fire rated. Yes, bila kata Fire protected, rated. minimum dinding mesti 2 jam, pintu fire door. Mana setiap unit pejabat tadi yang mana keluar kepada protected corridor tadi tu, yang sebelum sampai ke core design tadi, mestilah 2 jam dengan fire door lah. Okay, saya ada satu isu di site yang saya jaga. Dia Okay. punya partition dia gunakan border partition. And then dia ketahanan dia 1 jam je tuan. Macam mana tu tuan? Tak boleh. Tak boleh Okay. So tapi so far alhamdulillah lulus lah FC. Tak, kita tengok mungkin itu bukan protected corridor. Okay. Kita kena tengok. Sekarang bila kita cerita, kita kena tengok dia punya design. Okay, adakah design itu dia nak jadikan sebagai protected corridor ataupun sekadar option untuk melarikan diri. Tu berbeza tu. Nampak? Okay. So sekarang kalau dia protected corridor, dia memang kena minimum 2 jam. Kalau kita tengok yang drawing Hadi punya tadi tu, protected corridor tu kira dekat tengah lift tu lah setakat ni dengan dekat tangga. Saya rasa tadi protected corridor. Itu bukan bukan. Itu protected lobby sepatutnya. Yes, sebab dia protected corridor. Dia hanya interior untuk dalaman innovation dia. Dia tetap co-design pergi kepada tangga-tangga dia. Dia bukan protected. Betul ni Betul. Saya silap design protected lobby tu. Sebab tak cukup equipment dalam dia tu. buat protected lift service saja, lift cargo. Itulah perasaan. Sekarang saya tengok balik nanti. Ani punya intention adalah untuk nak comply travel distance. Sebab tu dia wujud koridor tu dan macam-macam pintu ada untuk ke tangga. Ya. Okey, sebab dia nak pendekkan jarak. Tapi sebenarnya dia dah comply. Sebab kalau kata dia punya travel distance dah 60 meter, dia tengah-tengah, dia maksimum boleh pergi 120 meter tau. Daripada core design dia tu. Sebelah sana 60, sebelah sini 60. So bangunan dia panjang baru 30 lebih. So tak bila discuss ni baru faham. Baru faham, okey. So okay, konsep travel distance adalah dia nak ambil you di tengah-tengah,
You lari sana 60 ke tangga, lari ke tangga sana pun 60 meter. Itu adalah konsep travel distance. Boleh. Tapi kalau you ukur dalam keadaan open plan yang belum ada partition ni, belum ada ruang-ruang lagi koridor apa, kosong lah. You kena ambil 2/3 daripada limitation travel distance tadi. Dipanggil jarak tepat. Maksudnya okey. jadi tinggal 20 lah. 45 lah. 2/3. Oh ya, 2/3. Betul. Betul tak? Saya bertembak tu. 60 lah, 60 bahagi 3. 2/3 daripada 60. 40 lah. 40. Tembak tak tepat lah 40. 1/3 tu 20 betul. Maksudnya 2/3 itu dipanggil jarak tepat. Kalau Okay. open plan. Open plan. So macam tadi dia dah kira dah ada partition. So kalau you kena ikut laluan tu, you boleh kira 60 meter lah. Faham. Travel distance tu. Maksudnya ambil di tengah-tengah, lari sana 60, lari sini 60. Boleh? Boleh. Right. Kalau Okay, ada okay. plan, nak ambil masa Kalau ada plan yang ditunjuk smoke spill system tu, sebenarnya benda tu requirement juga ke? Smoke spill ni sebenarnya dia requirement bawa M&E. Maksudnya mechanical punya, engineer punya ni lah. Maksud drawing mechanical analytical. So kalau untuk arkitek, dia hanya submit drawing untuk passive. Tapi dia perlu indicate dalam drawing tu, ini adalah sistem dia. Dia tak tunjuk pun sebenarnya. Dalam requirement nanti dia tunjuk. Dia perlukan smoke spill system. Okay, detail dia ada pada drawing M&E. Okay. Tapi you all as architect, you kena tahu lah. Itu under active system. Okay, dia detail dia ducting ke apa dia pakai ke apa semua di dalam plan M&E. I see, okay. Tapi you all kena tahu sebab apa nanti you nak allocate berapa besar ducting dia. Okay, mungkin Kak Syaf nak masuk berapa size sebab dia akan bergantung kepada berapa besar dia nak supply tu. Okay, sistem tu. Boleh Okay. Ada apa lain lagi? Terima kasih Tuan. Sama-sama. Tak ada lain. Memang saya buat platform ni untuk berkongsi pun. Minggu depan bawa drawing yang dah revise lah, kita tengok. Alright, boleh. Okay, minggu depan insyaAllah kita buat lagi. Okay. Sambil-sambil tu kita sama-sama belajar lah. Alright. Mungkin bagi setengah orang itu macam senang sangat. Sebab dia dah melalui. Okay, bagi yang belum melalui tu memang betul-betul lah. Pancaroba lah tu. Betul. Tapi tak apa. Once you dah faham konsep, nanti dah tak ada masalah. Bila you design hotel pun tak ada masalah. Dia akan apply konsep yang sama, cara nak measure pun sama. Dia hanya suitkan dia punya figure je. Okay, refer jadual ke-7, berapa DN dia, berapa travel distance dia. Okay, you hold the concept, senang nak design macam mana pun. Okay, okay. Tuan, servis apartmen dengan hotel ni sebab dia kategori sama kan. Jadi sprinkler system tu dekat koridor sahaja ke atau kena sampai ke dalam unit? Sama dalam unit. Ikut hotel? Sampai dalam lah. Yes. Kalau dalam unit tu sampai maksudnya satu unit satu ke ataupun satu unit ruang tamu, bilik? Depend pada size. Sebab apa coverage untuk sprinkler ni adalah 4x3. So dia ikut keluasan rumah tu lah. Yes. Kalau rumah tu besar, banyak lah. Okay. Faham. Lain ada persoalan lagi? Saya ada ni tapi takut tak cukup masa lah. Tak apa. Mana sempat kita buat. Lajak sikit tak apa. Okey Tuan, ni berkenaan dengan warehouse Warehouse, okay. Okey, logistik. Ada tak perbezaan ataupun method yang untuk partition punya standard fire rated yang dibenarkan ataupun yang tidak dibenarkan untuk fire rated? Because kita ada satu site ni, dia nak build up partition. So boleh ke dia guna brick wall ataupun boleh ke guna border partition dan berapa ketinggian dia? Okay. So macam ni. Untuk warehouse ke, kilang ke, apa sajalah kalau kita refer dalam jadual kelima tu, selepas kumpulan masuk dia ada satu jadual pemetakan. Okay. So selagi ruang-ruang you nak buat ni, di dalam coverage pemetakan, tak ada masalah pun nak guna gypsum ke, apa saya dinding glass ke, kaca ke, tak ada isu. Tetapi bila dia melibatkan compartmentation dia tak boleh guna partition. Dia kena guna brick wall. Itu saja. Tapi kalau dalam lingkungan compartmentation dia, tak ada isu. Tak ada dinding boleh, ada kaca boleh, ada gypsum pun boleh. Boleh? Ya tadi. Okay, so gunakan brick wall. Lagi satu untuk dekat rack tu, yang I tahu memang setengah warehouse dekat rack yang dia letak pallet apa barang semua tu kan, dia ada sprinkler setiap satu cubicle tu. Okay, dia panggil intermediate sprinkler.
Kadang-kadang kita ada menghadapi masalah bila forklift tu terlanggar, sudah pecah, barang rosak. So ada tak clause yang boleh dikecualikan benda tu, especially untuk warehouse yang Breaking untuk lah ni. komponen untuk komponen macam elektronik. Okey, macam ni. Okey, untuk keperluan sprinkler, memang totally kita kena refer dalam MS 1910. Okey, Malaysia Standard 1910. Okey, bila ada racking, okey, bila kita tahu ni warehouse ni memang tempat storage lah. Okey, simpan barang-barang. Okey, dia akan buat racking. Bila racking ni, dia akan banyak layer-layer. Itu yang wujudnya intermediate sprinkler. In between you punya rack tu akan ada yang side wall. Okey, side wall punya untuk cover. Sebab apa? Bila racking, bila dah barang dah penuh, sprinkler kat atas tak function. Kalau terbakar tengah-tengah, racking intermediate sprinkler ni akan cover area tu. Alright? So Betul. Dia ada halangan lah, dia tak sampai ke bawah kan, halangan tu. yes. Sebab bila dah racking, terbakar bawah, sprinkler atas pecah pun tak guna, tak boleh nak padam pun. Sebab atas ada blocking. Nampak? Itu yang datangnya intermediate sprinkler. Sama juga kalau you perasan kalau kita naik escalator. Perasan tak bawah escalator ada setengah tempat tu dia ada sprinkler point. Oh, itu tak perasan. Tengok ada certain area sebab kita tengok dia akan bermainkan compartmentation. Kalau within the range dia akan tak adalah benda tu sprinkler, tapi ada setengah area ada letak sprinkler kat bawah dia punya sprinkler escalator. Alright, nak cover bawah tu sebab ruang bawah tu besar lagi. Sebab yang sprinkler atas tak dapat nak cover pun sebab dia block oleh escalator tu. Oh, maksudnya bawah escalator tu yang dekat floor bawah tu kita boleh nampak. Okey, itu perasan. Betul kan? Mid Valley ada Fiz. Mid Valley. Kau Mid jalan Valley kat pun Mid ada. Valley ada tu. Mungkin dah boleh buat lawatan besok ni. Kita buat lawatan kerja. Tak boleh travel. Tengok praktikal dia macam mana. Itu orang ada buat tak lawatan kalau dah boleh travel lah. Ada buat ke macam tu? Tak apa, kalau nak arrange, kita arrange lah. Kalau salah, boleh lah. kita visit. Okay, Okey lah, saya volunteer offer kita punya building yang kita manage lah Fiz Dah ada 50 lebih, pilih mana nak. So bila kita ajak Tuan Azhar, kita senang terus dapat jawapan. Betul. Nanti saya bagi notice terus lah. So far currently kita manage dekat 52 building lah setakat ni. So banyak tu. Okay, boleh. Kalau ada masalah boleh lah try servis ABR Belantik. Boleh, training provider. Training provider boleh, consultant boleh. Right? Okay, so sama juga konsep kalau you perasan di basement. Okay, di basement ni bila melibatkan smoke management system. Okay, ada setengah tu diguna jet fan. Ada setengah-setengah tu diguna ducting. Okay, bila dia punya basement ni dia mungkin dalam 3 meter standard lah. Sebab ada yang 2.8 kan basement. So yang mana tak tinggi ni, dia akan gunakan dia punya ducting tu jadi lepeh, lebar. Okey, jadi lepeh, lebar. Jadi bila sekarang dalam MS 1910 dah beritahu, kalau you punya ducting tu lebar itu more than 1 meter. Okey, you kena letak satu sprinkler point di bawah. Di bawah ducting tu. Tu boleh perhatilah dekat bangunan-bangunan jaga tu. Sebab apa nanti kalau lebih tu memang banyak ducting. Banyak tahu. Ni saya bagi tahu hint-hint je. Sebab kita dah kadang inspection banyak sangat, memang adalah jumpa tempat-tempat macam ni. So kita akan komen adakan sprinkler point di bawah ducting lebih 1 meter lah. Itu memang undang-undang dan clear stated lah. Or else dia akan panjangkan di bahagian ujung ke bawah sikit ujung ducting tu. Make sure dia punya coverage tu 4x3 tu dapat cover bawah ducting. Okay, sebab dia 12 meter square je dia punya coverage untuk payung sprinkler tu bila dia pecah. Okay, right. Ada apa lagi soalan lain yang kita boleh bincangkan? Okey, itu saja. Terima kasih Tuan. Sama. Okay, yang lain ni boleh. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, jangan pendam-pendam, nanti malangkan tak boleh lena. Okay. Boleh sambung buat design malam ni. Baru dah serega jap. Okay, ada lagi yang ni? Tak ada. Saya buat dulu lah. Betulkan dulu. So dah nampak tadi yang betulkan dulu. Nampak dah. So sebab ini kalau kau tanya saya, design tu tadi sebenarnya dah kena redesign balik. Sebenarnya bila kau design dia tak comply, sebenarnya you kena buat balik. Faham. Everything. So adjust balik, cantikkan balik. Tinggal 2 tangga je. Saya bagi tahu 2 tangga tinggalkan, ujung-ujung. Okay. Nanti kalau nak buat tangga tengah, nanti ujung akan di end.
Okay, nanti you punya 5 meter lobby akan pergi salah satu tangga dan pastikan jarak 5 meter lobby tu ke titik paling jauh. The other side tu jangan lebih 45.75 meter. Okay. Itu dia akan jadi. Kalau tidak, buatlah tangga 3 tangga. Kalau macam drawing tadi tu, nak kena buat kiraan keluasan floor dan bahagi dengan 10 kalau untuk office lah kan, untuk tentukan jumlah tangga. Itu untuk occupancy load. Occupancy load. Nak kena buat dulu ke ataupun hanya memang dah buat dah, memang dah dapat 3 tangga? Tak ada. Tak buat lagi. So kena kira semula lah occupancy load lah. Dia kena kira dulu. So sekarang ni you kena kira dulu tu saya tanya berapa floor area. You kena kira floor area dulu, you divide by 10 untuk pejabat. And then you divide lagi untuk dapatkan tangga. Okay, 60 contoh. Okay, you akan dapat berapa lebar tangga kali 550 lagi. Itu untuk kira occupancy load dah. Tak ada, you pergi refer cari saya punya YouTube channel, saya dah ajar cara nak kira occupancy load. Google lah. ABR Safety Building, cari lah saya punya YouTube channel lah. Saya banyak saya ajar untuk konsep nak kira occupancy load, nak apa guna sistem, boleh lah dapat sikit knowledge. Okay, boleh. Right. Lain-lain? Ada apa lagi kita boleh share-share? Boleh Okay, 857. Okay, last question. Siapa ada soalan lagi? Jangan malu-malu Jangan malu. Nanti kan dah start, tak boleh nak stop pula nanti. Kalau you malu, you rugi. Okay? Sebab saya willing to share everything yang saya tahu yang buat supaya you all faham. So kalau malu-malu, rugilah. Okay, boleh Alright. So, kalau tak ada apa-apa, nanti video ni, perkongsian kita ni saya akan upload dalam YouTube saya. Boleh tengok balik lah. Reference kita sesi santai ni. So, last corner ada tak lagi? Last corner. Saya risau juga bila semua senyap ni, risau. InsyaAllah tak ada, minggu depan sambung. Minggu depan sama. Minggu depan sama. Okey, boleh, tak ada masalah. Saya tak sabar nak tengok YouTube je tadi. Apa nama YouTube tu? Cari ABR Safety Building. Nanti saya share kat bahasa tu ABR Safety. Okay, thank itu you. Saya punya itu lah, saya sembang lah, main bebel lah situ kan. Boleh inilah. Okay, saya praktis di Terengganu. Tak ada masalah kat mana, selagi dalam Malaysia, boleh. Malu Syafiq ni. Tapi arkitek ke Fiq Kita aib ni, malu praktis Terengganu. Cik Syafiq, arkitek ke apa? Saya arkitek. Cakap jangan malu. Cuma saya tak adalah projek-projek besar di Terengganu, cuma seronok lah, enjoy lah kelas ni. At least ada kita dapat knowledge yang tak ada orang ajar pun dia hari macam ni kan. Boleh kita share. So enjoy dan knowledge, full knowledge lah kelas ni. Boleh. Cuma nak tanya soalan tu saya rasa saya tak ada sangat. Tak kisah, tapi memang tak apa. Kalau tanya ada tapi tak adalah isu-isu besar sangat. Sebab kita jadi last week kan. Last week daripada Kedah sebulan. Ni okey lah, geng-geng ramai, banyak kes yang kita orang tak pernah aware pun dapat dengar lah. Okey. Boleh lah. Saya misal saja je buat platform ni untuk kita sama-sama belajar lah. Alright. So, ada apa-apa lagi? Saya malu saya so far siapa yang dah kenal saya tahu saya macam mana. Okey. Sebab you all malu, you all yang rugi. Hari ni si Jajai ni tak nak cakap pun. Dia senyap je. Dia kata dia tak nak cakap hari ni. Dia nak diam je. Alright. Okey. Alright tak apa. Kalau anda kata ini sebab mungkin yang baru pertama kali segan-segan nak tanya, tak masalah. InsyaAllah saya cuba maintainkan kita punya slot ni every Friday. 1 jam untuk kita bincang mengenai design lah. Okay, cicik-cicik sembang-sembang santai saja. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, minggu depan kita masa sama. Nanti saya akan update link dekat Facebook saya. So siapa yang belum add saya Facebook, boleh add saya dulu sebab saya akan update kat situ. Okay, update kat Facebook saya akan bagi link situ semua. Ada apa tak lagi lain sebelum kita akhiri kita punya majlis ni? Ya, ada. Tak ada lagi. Tak ada. Miza dah settle lain minggu lepas? InsyaAllah dah. Okay, dah. Alright. So, lain tak ada Last corner tak ada Alright. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih untuk malam ni. Okay.
InsyaAllah kita jumpa lagi, ada kesempatan minggu depan. Alright, kalau rajin-rajin juga saya insyaAllah saya cuba maintainkan Selasa saya buat live. Saya cuba Selasa saya buat live dekat saya punya page ABR Berlantik. Okay, yang mana belum like tu boleh like, nanti boleh dapat notification. Saya pun ada share dekat saya punya Facebook page saya. Apa-apa ada knowledge dekat saya punya YouTube, ada yang baru info saya share situ. So bolehlah Riki dekat saya punya page tu. Right. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi bersama-sama saya lah untuk sesi sejam ni. Okay, sembang-sembang santai ABR. Okay. Alright. So, Tuan, sangat bermanfaat. kita jumpa insyaAllah minggu depan Kalau ada jodoh ada ni, kita jumpa minggu depan. Kalau saya doakan saya kesihatan yang baik untuk teruskan. Terima kasih Tuan. Alright. Okey, terima kasih Tuan Azhar. Jumpa sama-sama. lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, boleh leave Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sama.